Alright, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. This is probably the last class before we end our semester, our program, our study program about the measurement and instrumentation. Basically, we have discussed a lot of things from the fundamental of measurement itself towards the interaction of a few sensors. And I would like to stress on three sensors, which is sekejap. I would like to kejap, kenapa dia eh? Oh, sorry. Sorry, ada masalah gangguan dengan saya punya ni webcam. Saya sambung balik. So we have touched a lot of things about the mechanical measurement and instrumentation, starting from the fundamental of measurement, how we do measurement and what is the theory of measurement, the steps on doing measurements, what is a valid measurement, and so on. We have everything. It's already in the notes. And if you have a privilege to refer to my lectures in YouTube every time, if you forgot anything, you want to refer anything, you just go direct to the YouTube, my channel. You can refer to that lectures, and then also you have a notes. You also can have a notes. You can refer to the notes, read it again, and you can use that as a reference for the future. I think the knowledge will be there forever. Maybe there is an updates about the knowledge. You still can use it. And also after that we continue with the introduction for the few sensors, apa nama lagi ya, sensor dan juga theory of how the sensor works. Okay, and basically I have to stress on these three important sensors, which is first is temperature sensors and pressure sensor, and the other one is the strain sensor. So these three sensors is very important, frequently used a lot in industry. And one more sensor, I think this is actually quite difficult, which is the vibration sensor, because it is involve a signal, a sinusoidal signal, a moving signal. Okay, if we talk about the temperature sensor, pressure sensor, they can be static. They can be static. So basically, when you measure something, it will directly give you the absolute numbers, the value of the parameter that you want to measure. That can happen in strain value, temperature, the pressure, but not to limit that the performance, the behavior of the signal. Maybe the signal also can be in dynamic signal. Tapi for vibration signal, there always be dynamic signal. It's very difficult to understand if you don't know the fundamental of the signal, moving signal. So that's why at this session, I will focus on the theory of the signal itself. Basically, we already touched this one in the surface, in practically in Daisy Lab. We have touched on these things, but I'm gonna put this in the notes lah, in some notes that you can refer later on. Also, again, you can refer to this lecture every time you forgot of anything. It's available online. It's available in YouTube. Always be there, inshallah. Always be there. I will not delete all these things. And okay, so untuk test 2, seperti mana saya maklumkan, will happen next week on Monday, 10 to 12. There will be no change in terms of timing.
or dates. It will be, I will fix that date, 24 24th of I think 24th of January, 24th, I think. Yes, 24th of January 2022, 10 to 12. Basically, if you have anything, just let me know. I will fix in that dates. And then the methods will be the same as in the previous one, test one, which is I'll use a Google Classroom. I will upload the questions, and then you just I will upload. Maybe I will open about 10, 10 to 15 minutes before the actual time of the test, and also I will take about 15 minutes um, to allow the submission process. You have learned during the test one how to submit, so this test two should be quite easy. Uh, for the test, it is to test your understanding, to test on your quick thinking sebenarnya. Because it's more towards the applications. The question is more to applications, and basically you have to refer the notes. Saya boleh katakan notes terlibatlah about census, focus towards census yang kita tak banyak census pun kita ada string census dah lepas. Terus the topic about string measurement dah lepas, is already in the test 1. So for test 2 will be temperature measurement and pressure measurement and about the signal, which is regarding the vibration lah. So basically all these things akan saya cuba terangkan lah. Yang pressure measurement dan temperature measurement tu latihan dah ada dalam nota. Focus on that. Have a full understanding on the exercise explained in the notes about the pressure measurement and temperature measurement. Okay. But for the signal analysis and frequency analysis is quite a little bit tricky. So I will gonna show you for today's session. Okay. Now, so I'm gonna start with the two things about signal analysis. We're gonna do analysis on two kind of signal, which is first is time domain signal, and the second one is frequency domain signal. I have explained this one banyak kali dalam kelas about the domain, signal domain ni. Bahkan anda telah melihat sendiri dalam Daisy Lab. Hopefully bila saya suruh guna Daisy Lab tu, you dah tengok lah signal time, which is amplitude versus time, which is a time domain signal, and then you tukar FFT, fast Fourier transform tu, you transform signal daripada representation time tu pada representation frequency kan. So you have seen that one. Even you have seen in the Daisy Lab where when I set a single signal, a single sinusoidal signal, which is a single frequency. Now, bila kita tunjuk ke dalam frekuensi, nampak satu peak sahaja yang mencerminkan signal tersebut. Saya gunakan signal generator. Kalau masih ingat, saya nak recall balik aja lah. Even saya buat 3 signal sekaligus. Saya tambah together 3 specific signal with 3 specific frequency, and I add up in Daisy Lab, and when I convert into frequency representation ataupun frequency domain signal, nampak 3 peak, which is indicates 3 frequencies that occurs happening or is already is contained in the signal yang saya gabung tu. Okay, sekarang kita akan pergi lebih lanjut lah. Mungkin sedikit pemahaman. Bukan setakat we're not only looking at the conversion dengan menggunakan Daisy Lab je, tapi kita kena tengok secara teori macam mana benda tu berlaku, calculation dia tu. Saya tak kata dalam soalan tu ada calculation. Dalam soalan mungkin dia ada melibatkan pemahaman anda sahaja, tapi adalah sikit-sikit basic calculation tu, tapi tak adalah menggunakan teori equation yang pelik-pelik, tak adalah.
Okay, now kita tengok pada nota slide kita ni. Okay. So nota yang di atas ni. So pertama kita akan tengok ialah beza di antara time domain signal versus frekuensi domain lah. So kalau tengok ni beza dia. Okay. So, kalau nak tengok ini adalah signal 1 kHz. So 1 kHz maksud dia sorry, saya kena padam sikit ni. Padam sikit. First. So signal ni maknanya let's say time so is 1 second. Okay. Time is 1 second kat sini. This is 1 second, same. Saya kena tulis jelas sikit. Tak jelas sangat. Saya tulis mungkin dalam teks. So I put here 1 second. Okay. Tak tadi. Hilang teks saya tadi. Mana teks saya tadi? 1 second. Hilang. Apalah. Mungkin dia dekat belakang kan. Apalah. Thing is this is really 1 second signal. 1 second. Okay. Bodoh susah saya. Pakai ni. 1 second lah S. So 1 second signal. Ni pun 1 second signal. So 1 second signal ni kalau anda lihat yang ni satu cycle saja. Ni ada 2 cycle. Okay. So that's why this one indicates 2 Hz lah. Sebab ada 2 cycle dalam satu signal. Yang ni ada kat sini. Dekat situ punya. Ada. Sorry. Padam balik ni. So yang ni ialah 1 second, 1 Hz because of one cycle per second. Yang bawah sama. So from that saya padam ni. Padam slide ni. So kalau kita convert dalam frekuensi domain representation, dia hanya akan keluar satu saja peak, satu line saja, which is the amplitude ni akan sama macam amplitude kat sini lah. Okay. Let's say this one, let's say saya letak sini, let's say A lah katakan. A. So samalah A sini. So and then frekuensi 1 Hz, 2 Hz. Okay. This is how we see lah. This is how we draw lah. Kalau kita ada signal, cumanya let's say if I ever ask you, okay, to convert a signal. For example, signal let's say signal tu F X. Tadi saya tak pakai F X. Let's say kita signal tu ialah X T equal to 6 sin 2 pi T millivolt. Okay. So how can we convert this signal into representation of graph macam ni. Graph macam ni. So macam mana kita nak buat?
Itu masalah kita, itu yang kita akan tengok hari ni. So kita akan tengok lebih detail macam mana kita nak convert this signal ni, signal kita punya apa nama panggil, bukan signal, kita punya equation ni pada dalam graf lah, dalam graf. Okay, now sebelum saya pergi kepada macam mana kita nak buat, kita tengok dulu. Ni contoh lain. Ni contoh ialah 1 kHz signal. Tadi saya bagi contoh yang 1 Hz, which is 1 cycle per second. Kalau 2 Hz, 2 cycle per second. Kalau 1 kHz signal, sama dengan berapa? Ini yang saya ceritakan hari tu. Saya cerita banyak kali dalam kelas kita, which is frekuensi sama dengan 1 per T lah. Frekuensi 1 per T. So kalau frekuensi itu ialah equal to 1 kHz ataupun 1000 Hz. So kalau kita convert kepada T, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, so T akan jadi 1 per F lah, which is equal to 1 per 1000 ataupun 0.001 lah. Ini dalam unit apa ni? Unit second lah, second. So itu tadi ya. So tengok pada ni tadi, tengok pada graf ni. So maknanya kalau 1 kHz signal, so 1 cycle will be 0.01 second ataupun 1 milisecond. Saya pergi balik tadi. Ni, yang ni sama juga dengan 1 milisecond lah. So untuk 1 milisecond, ini 1 milisecond, satu cycle. So bila kita convert, bila kita convert dalam frekuensi, kita boleh buat macam ni lah, simple je. Kita tengok ni signal macam tu. Maknanya kalau kita nak draw, senang je lah. Kita buat satu kita buat graf je. Buat graf macam ni. Okay. Kita tahu satu cycle tu berapa frekuensi, berapa milimeter. Kita buatlah sini 1 ms. Sini 2 milisecond. Lepas tu kita buat cycle. So berapa dia punya amplitude? Amplitude dia tak nyatakan lah. Let's say 1 lah. Satu amplitude 1 lah. So kita pattern lah 1. So buat gini. Ini pun mesti lagi 1. So lagi 1. 1 lagi 1. So kita buatlah cycle. So that's how we draw lah. Yang penting sekarang ni amplitude lah. Berapa amplitude dia? Sekarang ni yang kita tahu ialah frekuensi saja. So amplitude kita tak tahu. Okay. Cuma kalau kita tahu amplitude, kita boleh tukar pada frekuensi. Kita just draw je benda ni. Axis, draw axis. Yang ni frekuensi. Kita tahu, frekuensi kan. Dalam hertz lah. Dalam hertz. Dan kita tahu ini dari sin 1000. Buat sin tak kisah mana-mana pun, buatlah 1000. So buatlah senggak sikit. Buatlah senggak macam ni, start dengan 900, 150, 900, 150, 1000, 150. Ada dia punya scale, lepas tu you buatlah satu line je. Sebab ada satu signal saja. So just put dia one line. Ni. Dapat satu. Dapatlah satu representation time domain signal, satu lagi representation untuk frekuensi domain signal. Okay, tu kita pergi lebih lagi Let's say lah, ini kalau signal yang simple maknanya signal yang very theoretical, 1 kHz signal. Let's say dalam satu signal tu banyak ada signal. Macam ni.
Signal tu memang the gabungan of thousand of signals. Okay, thousand of signal. So basically bila kita convert dan menggunakan fast Fourier transform, whatever lah methods untuk convert kepada frequency transform, kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat range of frequency lah. Kita akan dapat range of frequency. Tengok lah. Tengok lah range of frequency. Range of frequency tu banyak lah. Sebab ada banyak frekuensi yang terlibat lah. Cuma saya nak tekan kat sini, kita tak tahu, let's say lah macam ni, let's say ni frekuensi ni, ni frekuensi peak lah, yang paling tinggi. Ada banyak frekuensi lain ada banyak frekuensi lain. Okay. Sebenarnya frekuensi peak, kita tak tahu frekuensi peak ni berlaku kat mana. Kita tak tahu kat mana frekuensi peak tu berlaku. Yang frekuensi yang ni, contohnya yang kecil ni, kat mana frekuensi dia berlaku? Dekat sini ke? Dekat area ni ke berlaku? Dekat area ni ke berlaku? Dekat area ni ke berlaku? Kita tak tahu bila frekuensi tu berlaku. Mungkin dia berlaku setiap masa. Mungkin. So we don't know the location of frequency. Itu masalah kita bila kita convert satu time signal yang always happening, but inside the time signal there is a lot of frequency. So when we convert into frequency transform, kita boleh tengoklah content dia, berapa frekuensi yang ada. Cuma kita tak tahu kat mana frekuensi tu berlaku. Itu masalah kita. Tapi dia ada solution dia. Dia panggil time frequency signal. Which is kalau kita view dari sudut time domain, kita tengok daripada time domain, tengok daripada view sini. Time domain, tengok dari view sini. Nampak frekuensi tu, nampak ada signal. Ni kalau kita tambah signal, kita tambah signal tu kan, dia akan jadi signal macam tu lah. Dia akan jadi signal yang macam tu lah. Dia akan jadi macam signal lah. So combination of all that signal dia akan jadi tu. Tapi kalau kita pecahkan dia, dan make it separate, and then each signal kita keluarkan dia punya komponen dia. Kita keluarkan komponen frekuensi dia. So kena nampak lah, ada frekuensi yang ni, ni frekuensi 1, ni F1, F2, F3, okay, sampailah kepada F yang ke berapa F lah, banyak F lah. So that's how actually dia punya frekuensi dalam satu signal tu dia pecahkan. Okay. Now, so bila kita pecahkan, kita akan nampak lah sebenarnya, mungkin frekuensi tu berlaku kat area tertentu. Macam contoh kalau tengok signal ni, nampak macam all the frequencies happening from the beginning of the signal sampai akhir. Dia berlaku setiap masa. So which is okay lah kan, maknanya senang lah kita tengok. Tapi kalau kita gunakan satu teknik, itu panggil time frequency analysis. So kita akan dapat lihat akan dapat lihat macam ni. Ni graf dia. So ni graf ni, ini adalah frekuensi, ni adalah time. So kita akan lihat ni amplitude lah, yang color ni amplitude. Ni amplitude. So kalau anda lihat, ni amplitude maksimum lah. Ni amplitude paling kurang. So yang biru ni, yang kawasan biru ni, ni atau the blue area ni is the actually kawasan yang paling low lah, yang paling low. Yang kawasan biru ni kan, kawasan paling low lah. Low dia punya amplitude lah. Yang paling tinggi amplitude kat sini. So dengan kata lain, kawasan beli tengah ni maksimum ni, frekuensi ni, frekuensi 40 kHz berlaku dekat mana? Dekat pada saat ke 1500 milisecond. Berlaku maksimum frekuensi of the 40 kHz. Tengok kat sini pun ada frekuensi ni. Maknanya kalau kat area ni, kita akan nampak area ni, daripada range ni ke sini, daripada range ni nampak ada frekuensi ni. Frekuensi ni ada. Frekuensi 20 hingga 30 kHz ada wujud frekuensi tu pada saat awal-awal lah. Nampak macam frekuensi yang 20 kHz sehingga 30 kHz berlaku pada range ni, ni lah lebih kurang dalam 300 milisecond sehingga 1500. Berlaku area tu.
Dan frekuensi berlaku kat mana? Frekuensi berlaku pada sekitar area ni, sini sampai sini. Frekuensi tu, frekuensi yang daripada 30 sehingga 60. Peak dia berlaku kat sini. Ni peak dia kat situ. Ni pun ada sikit frekuensi ni. Ni pun ada sikit frekuensi. Ni pun ada sikit frekuensi. Tak nampak sangat. So kita boleh nampak bila that kind of frequency itu berlaku. Anda kena ingat lah, kalau contohnya anda mungkin akan jadi, you will be analysis engineer. For example, analysis engineer dekat dalam kereta ke ataupun pipeline. Contoh application, bila anda test kereta kan, bila test kereta, kadang-kadang kereta tu bunyi dia, kita boleh tangkap bunyi dia, dan bunyi itu berlaku, dia bukan setiap masa. Bunyi itu berlaku pada masa-masa tertentu saja. Dan bunyi itu sebenarnya ialah frekuensi. Different sounds, different frequency ya. Contohnya kalau belting, lain frekuensi dia. Apa lagi? Aircon punya sistem, mungkin lain punya bunyi dia. So we track when this sound happen. Kita tangkap bacaan, kita baca lama-lama, and then kita mungkin tak dengar apa-apa, mungkin kita tak dengar, mungkin terdengar sama aja. Tapi kita boleh letak probe kita, dan kita akan dapat lihat. Kita akan dapat bila kita buat analisis, kita buat time frequency analysis, dan kita akan dapat lihat tompok frekuensi. Mungkin frekuensi ni berlaku pada sekian masa. Frekuensi ni berlaku pada sekian masa. Frekuensi ni berlaku pada sekian masa. So dan kita boleh track lah, mana kita boleh buat analisis lah. Kalau kita nak repair kereta ke, kita buat analisis. Kita boleh buat analisis lah. Kita boleh separate that frekuensi. Itu maksud dia. So ini saya tak ajar lah teori. Saya fokus on the frequency dengan time lah. Time domain dan frequency domain. Ini adalah advanced engineering lah. Technical. Untuk orang technician yang perlukan advanced analysis, dia kena study benda ni lah. You boleh study dalam mungkin ada subjek Alifah ni, mungkin dalam subjek elektif ke, ataupun mungkin buat master ke apa. Okey, pulang lah. Okey, now kita back pada yang tadi. Ni yang saya nak tunjuk hari ni, iaitu daripada signal ni, macam mana kita nak tukar pada graf, ataupun daripada graf macam mana kita nak buat equation. Ini fundamental, basic dia. So okey, nanti yang nota ni saya akan tukar dalam bentuk you boleh refer balik. You boleh refer saya punya lecture ni, you buat nota sendiri. I challenge you to do your own notes based on my lecture ni. Okay, you lukis sendirilah gambar-gambar semua. Okay, now kita pergi pada seterusnya, iaitu topik 2, iaitu macam mana kita nak draw time, draw time domain signal. Okay, how can we draw a time domain signal? Draw a time domain signal from an equation. The question, the persoalan je lah. So how do we do it? Tengok kita kena faham satu, iaitu a sinusoidal function. Ejaan salah tu saya. Function. Okay, sorry. A sinusoidal function, dia pun general form dia macam ni. General form dia. Okay. Note that yang ni adalah phase change kan, fasa. So kalau dia, let's say lah, kalau dia duduk gini, kalau dia macam tu, dia phase dia tak sama. Dia mana dia awal sikit, dia akan ada sikit ni akan ada awal lah. Dia akan ada satu, dia terawal sedikit muncul frekuensi. Tu yang mana phase ada phase change, ada phase difference. So we not gonna talk about this. Kita untuk case ni, untuk teori ni, kita akan assume that phase is zero, phase change is zero
which is dia memang start kosong lah, which is dia start at 0 lah, start at 0. Okay, so amplitude amplitude ni ni apa A. Okay, so omega T so maknanya kalau sini amplitude dia A, so kita boleh terus kalau A tu kalau let's say lah sangatlah sikit. Basically kalau A tu let's say 6 ke, okay, 60 ke, just straight away you put it here lah, at the A lah, value A tu gantikan straight away. Okay, then omega, what is omega? Omega ni yang saya selalu sebut ni sebelum ni, is equal to 2 pi f. Omega tu, let's say kalau frekuensi tu tadi, kalau frekuensi equal to 10 Hz kan, so omega sama dengan 2 pi kali dengan 10, so 20 pi. So omega sama 20 pi lah. Contoh kalau f equal to 10, kalau f equal to 1, kira lah. Okay, so basically itu je, as simple as that. Dan perhatikan kalau signal ni kan T kan, dia one cycle kan in T. So kita tahu frekuensi equal to 1 over T. So kita tengok one cycle tu apa, kita tengok one cycle tu kat mana dia T dia, berapa T dia itu. Let's say T dia 0.02 second. Kena ingat, kena second. Let's say T 0.02 second. So kalau macam ni, dia jadi 1 over 0.02. Berapa? 20. 200. Saya calculate, saya pun tak ingat. Sorry lah, saya tak sure. 1 bagi 0.02. 50, sorry. So 50 Hz. So kalau one cycle T kat sini ialah 0.02, so frekuensi ni adalah 50 Hz. Okay, back to this one. Padahal let's say kalau frekuensi tu ialah 50 Hz, so berapa pi dia? Pi sama dengan 2 pi f sama 2 pi kali dengan 50. Jadi 100 pi. So 100 pi. 1 pi. So maknanya kalau saya boleh buat contoh lain. Signal. Okay. Cycle. Tak apalah, kita buat panjang-panjang sikit. Panjangkan sikit. Lepas tu kita ni sambung sikit. Ada dua lah. Lepas tu let's say kat situ, sini 0.2 second. Okay. So amplitude, okay, let's say 7 millivolt. Contohlah 7 millivolt amplitude. So ini je information yang kita dapat daripada graf ni. Maknanya adalah dia punya senggat dia kan. Tapi kat sini dapat 0.2 untuk
pada cycle tu. So from this information, macam kita nak convert jadi equation. Kita tahu tadi untuk tadi adalah saya kan x a sin omega t tahu itu. So, x t lah. Tak kisahlah xt ke kadang-kadang ada buat tu et kan. So tak kisahlah mana-mana apa asalkan dia dalam t dalam kurungan t. Okay. T ni function of time. A sin omega t kan. So kita tahu tadi A tadi 7 sin omega berapa? 2 pi f. Okay, convert lah. Maknanya 1 per f equal to 1 per t 1 per 0.2. Okay. Sama dengan tulisan saya buat sangat. Okay. 5. Okay. Okay. 5 kena tulis unit Nanti bila buat dia kena tulis unit. 5 first. Okay. Dan masukkan dalam equation. So kita tahu tadi 2 pi f. 2 pi f apa tadi? 5 kan. Lepas tu T lah, T kat luar. Lepas tu unit kita seorang ialah millivolt. Apa millivolt? Sebab tadi kan, ni millivolt kan. Ini millivolt. So unit kita keseluruhan ialah millivolt lah. So kalau saya selesaikan lagi, so akan jadi 7 sin 10 pi t lah millivolt. So dapatlah equation dia. Boleh dapat, siap lah equation dia. Simple. Okay, now kita tengok pada seterusnya. Ada soalan tak cakap ni? Ada soalan tak? Clear? Saya hopefully semua clear. Sir. Ya. Kenapa T tu tak masukkan yang 0.2 tu? Saya nak dengar soalan ni lah. Okay. Baik. Sekejap. Sorry. Okay. Apa maksud T sebenarnya? Apa maksud T ni? Apa maksud T ni? T ni ialah period at that area 0.02. Maknanya ni T sini untuk one cycle. Sorry. Saya terima kasih Zahid sebab tanya soalan tadi. Saya pun tersilap sebenarnya. Tersilap kat sini. Okey, sebelum saya tunjukkan apa yang saya silap, saya nak beritahu T tadi, T ni ini bukan T masa tau, T function. So T pada setiap titik ni. Ini ada titik lah. So T tu. Okey. Tak apalah. Cuma saya nak bezakan yang T sini, yang T 0.2 ni, T sini ni ialah T besar. T besar. Sorry. Ni adalah T. Cuma saya silap tadi bukan 0.2 sebenarnya. 0.2. T dia ialah 0.1.
Sebab apa? Sebab apa saya kata 0.1? Sebab saya besarkan sikit. 0.2. Sebab apa? Sebab T tu ialah T period ni ialah time for 1 second. Time for 1 cycle. Time for 1 cycle. So 1 cycle kat sini ialah kat mana? Saya silap tadi. 0.2 ialah pada cycle yang kedua. So T besar tu, T besar, period T besar tu ialah 0.1. Sebab cycle ni ya. Saya blok saya punya. Blok saya punya. Cycle ni kini 1T. Ini dah jadi T yang kedua dah. 2T dah. So T untuk 1 cycle adalah 0.1 lah sebenarnya. Sebab ni dah T, ni dah 2T. 2T. T yang kedua dah. So sebenarnya T ialah sini sebenarnya. T dah sini. So 0.1. So maksud T yang ni, yang saya tunjuk ni. Ini lah, ni bukan T tu tau. T tu ialah kat sini. Dalam omega tu. Omega tu sama dengan 2 pi F kan. Sama dengan 2 pi over T. T ni saya maksudkan T. So bukan T yang ni. T kecil ialah T function. Dia function yang umum. Tak apa, nanti kita tengok contoh lagi. Kita tunjuk gambar yang hantu lagi. Kita hantu lagi. Saya kita bagi contoh lagi Bantu lain lagi. Cuba lagi. Okay. Let's say sini kita buat let's say 8 milivolt. Lepas tu sini T kita buat ni, kita buat cycle 1, 2, 3. Okay, 3. So dilihat T sini ni T dia ni T kecil pada 0.6. T kat sini. Okay. So ni second second. So sekarang kita extract information. So A berapa? A sama dengan 8 milivolt. Okay. Lagi, apa lagi information kita ada? T. T berapa? T tadi ingatlah, T ialah time for 1 cycle. 1 cycle ni. Okay. Sini T dia. So kita tengok untuk 3 cycle. 1, lepas tu 2, 3. Okay, 3 cycle. T dia lah 0.6 second. Time for 3 cycle is 0.6 second. So T ialah bagi 3 lah. Supposed to be here. So T dia ialah 0.6 bagi 3. 0.2 second. Okay. Tinggal. Titik dia. Titik 0.2 second. Apa titik tak nampak titik Takut ada orang tanya. Pula. Tak dapat dah. Okey, tak dapat. Okey, 0.6 bagi 3, 0.2 second. Okey, itu informasi kita ada. Lagi apa lagi informasi kita ada? So daripada situ kita convert pada frekuensi pula. Frekuensi 1/T. Bukan T ni tau. Bukan T ni. Ni T time. Time untuk cycle tu. Cycle tu kan. Cycle. Tapi T besar. T besar ni adalah T period. Period itu time for 1 cycle. Is equal to
1 bagi dengan 0.2. 5 Hz. So we got all information. A ada, T ada, F ada. So dan kita buat calculation lagi. Dan kita convert kepada equation yang dia punya, yang equation umum dia. X T equal to A sin omega T. Okay. So A tadi berapa? A tadi 8 sin, okay. Omega tadi, omega tak tukar lagi. Omega apa? Omega sama dengan 2 pi F. 10 pi. So 10 pi T. T tak ada nilai tu. T tu untuk keseluruhan. Dia memang equation dia memang ada T. Cuma pastikan dia masuk dalam kurungan gitu. Gitu. So jawapan ni ialah 8 sin 10 pi T. Itu equation dia. Setakat ni ada soalan lagi tak? Last saya buat contoh lagi. Kena buat contoh ni. Kena banyakkan contoh. Pasal ni abang masalah ni. Buat contoh lagi. Kali ni kita buat contoh lain pula. Contoh kita buat contoh contoh lagi ya. Kita buat contoh gitu. A 0.7 volt. Okay. Lepas tu T sini, okay. T, okay, ialah 0.9 okay, second. Okay. Apa equation dia? Apa? Kita ada semua, kita ada amplitude sampai 0.7. Kita ada T, ni kita ada cycle. Okay. Masa dekat sini kan, ialah 0.9. Okay. Now how we convert into equation? Dapatkah tadi? Kita buat macam tadi. Buat satu. Dapatkan nilai ni dulu. A, berapa A? A kita ialah 0.7 volt. Ingat ini sekarang ni unit volt pula. Lepas apa lagi kita ada? Kita ada T. T pula. T apa? T ni problem sikit. T ialah time for one cycle. Tapi kita ada one cycle, half cycle. Masa untuk one and half cycle ialah 0.9. Sorry pula. So masa bagi 1.5 T ialah 0.9 second. Kenapa 1.5 T? Ni 1 T. Ni 1 T. Ni 0.5 T. Kan? Ni 1 T. 1 period, half T. So 1.5 lah. So masa bagi 1.5 T adalah 0.9 second. Faham tak? Kan? So maksudnya T adalah 0.9 bagi dengan 1.5. So
0.9 bagi dengan 1.5, 0.6, 0.6 second T. So then kita tukar lagi, kita buat lagi. So F, berapa F? 1 per T lah. 1 per T, 1 per T berapa? 1 bagi 0.6, 1.67. Okay, first. First. Lepas tu apa lagi maklumat kita nak? Omega 2 pi 2 pi T, 2 pi F. Okay, berapa? Darat lah. So, darat apa ni? Tadi 1. Sebenarnya 1.66667. Apa saya ringkaskan, tak apalah. So kali 1.67 kali dengan 2 lah. Ofisi 3.34 lah. 3.34 pi. So put in the equation. So A sama dengan tadi. Sorry, A lagi silap. Sorry, maafkan saya. X T sama dengan A sin omega T. So A ialah tadi berapa? A sama 0.7. Kita buat tulisan lain lah. Ya, A sama 0.7. Okay. Sin omega T 3.34 pi T. V, voltage, volt. Jawapan dia. Okay, boleh. Setakat ni ada 3 contoh saya buat. Ada soalan lagi? Ada soalan tanya tak? Masuk exam pun susah ni. Okay, nanti saya akan tulis 2-3 soalan. Lepas tu saya bagi jawapan. Lepas tu you tengoklah macam dia jadi macam tu. Saya akan bagi mungkin satu soalan, lepas tu bagi jawapan dia. Lepas tu you try lah sendiri. Okay. Baik. Okay. Kita berkaitan dengan ini nak convert daripada signal kepada daripada graph, which is kita kan tengok graph dalam kita punya measurement kan, tengok graph kan. Daripada graph tu kita ambil gambar graph tu dan kita plot balik. Kita boleh buat equation. Now, apa jadi kalau kita diberi equation? So calculate graph. To lukis graph. Okay, now kita akan tengok lah. Let's say kita ada contoh, kita ada let's say 4 X tu terbalikkan proses tadi. Equal to 4, let's say 4 sin apa ni dah saya pergi mungkin okay 100 pi T. Dia beri equation ni. So macam mana kita nak buat create graph? Kita buat macam tadi lah. Kita pecah-pecahkan dulu. So, A apa? A kita ada 4. Ni so kita milivolt. So 4 milivolt. Okay. Apa lagi maklumat? T. Ikut aturan. T dia berapa? Sorry, kita tak boleh, kita susah dapat T dulu. Kita dapatkan omega dulu. Okay. Omega, berapa omega? Omega sama dengan 100 pi. Kenapa dapat macam tu? Sebab ni. Ni omega.
Sebab dia punya equation kan macam ni. I A sin omega T. T tu jangan ambil. Omega tu. Omega tu adalah 100 pi. Apa lagi maklumat kita ada? Omega dah dapat. Dan kita tukar pula. Kita buat pula. Daripada omega kita buat F. F sama dengan kan. Kita tahu tadi omega sama dengan 2 pi F. So F sama dengan omega bagi 2 pi. So F sama dengan 100 pi bagikan dengan 2 pi kan. Sama dengan potong apa ini? Jadi 50 Hz. Highlight kan. Ni. F dah ada. So daripada F kita calculate T pula. T sama dengan 1 per F. 1 per 50. Berapa? 0.2 second. Salah? Saya pun check dulu. Kalau salah kan susah pula. 1 bagi dengan 50. Itulah 0.2 second. So kita dah ada A, dah ada omega, dah ada F dan time tu kita buat graf. Dah ada semua maklumat, kita buat graf. Kat tepi, kita buat graf. So of course lah kita kena ada axis lah. Sorry. Apa tu? So kita ada graf. Buatlah graf lah. Of course dia sebab dia milivolt, sebab milivolt lah sini. Ini second lah. Okay. So senang tu buat cycle, one cycle. One cycle sini 0.02 second. Lepas tu sini 4. Itu je lah. Lepas tu buat obat lah banyak sikit. Banyak sikit. Di sini berapa sini? Sini 0.04. Tak apa hati lagi, kita buat lagi. Kita nak buat lagi. Kita buat lagi. Buat lagi. Ini berapa sini? 0.06 lagi. 0.08. Dia berulang-ulang lah setiap 0.02. Ni. Seterusnya sampai bila. So dia akan di cycle. So the first thing, the most important is you find the time for satu cycle ni berapa. So boleh kita nak bagi satu lagi. Apa? Macam saya kata tadi, yang first tu dah ada. Dah fundamental dah gitu. So yang kedua ni just terbalikkan proses dia. Nanti saya akan bagi beberapa contoh lagi dan you boleh buat lah. Kalau saya bagi tu jawapan bawah tu, you just try sendiri. Lepas tu nak test you punya understanding lah. Okay. Now settle satu masalah. Lepas tu come back to the questions by Zahir tadi. Zahir tanya tadi kan pasal T kan. T. Ni. Gitu. T. So let's say lah kita nak cari amplitude pada T let's say lah T 1 tak boleh 0.1 0.01. Let's say kita nak cari amplitude berapa kan. Equation kita ialah tadi apa? X T 4
sin omega, omega 100 pi t. Let's say kita nak tahu berapakah amplitude pada 0.01 second. So masuklah. Kita masuklah equation ni, sorry. Kita masuklah equation. So xt tadi x t berapa tadi? 0.01 4 sin 100 0.01 second. Calculate lah, guna calculator tu. So x 0.01 calculate apa? 4 kali sin lah, sin 0.01 kali 100 kali 0.1 1 pi lah. 100 kali 0.1 1 pi, sin pi. So maksudnya sin pi apa? Sin pi ni pi sama dengan 180. Pi, 1 pi sama dengan 180 degree. So sin 180 apa? Buatlah kereta tu saintifik sikit. Sin 180 sama dengan kita ingat kot, kosong. So sama dengan kosong lah. So maksudnya sin pi dah kosong. So 4 kali kosong sama kosong. Kosong daripada, kita tengok ni. Sir. Ya. Untuk yang pi tu memang kena guna 180 ke? Kena guna, tak kisahlah apa nak guna radian. Boleh, kalau radian apa radian? Kalau pi radian Kalau radian jawapan ni lain. Memanglah. Kalkulator kena set lah kalkulator tu. Kalkulator tu pakai radian ke pakai pi? Radian. Kalau kalkulator pakai radian, kalau kalkulator tu calculate radian, pi tu masuk dalam radian lah. Kalau kalkulator tu calculate degree, macam saya calculate degree. Sebab pi sama dengan 180. Kalau radian kali lah pi radian 2.1 saya ingat. Belar dia. Radian. Radian sama dengan berapa radian? 0.3.142. 3.142. Saya silap. Pi lah kan. 3.142. 3.142. So kalau dalam test nanti memang kena guna pi lah. Tak boleh guna radian. Tak kisahlah. Saya yang penting pi tu ada dua maksud. Pi tu 180 degree ataupun 3.142. Tapi yang penting bila tekan kalkulator tu awak calculate apa? Kalkulator tu calculate apa? Sebab gini, kalau kalkulator calculate degree, tiba-tiba awak masuk 3.142, tak boleh. Pasal 3.142 awak masuk tu bukan 3.142 pi, 3.142 degree. Yang akan dapat degree kecil. Pastikan kalkulator awak set berapa? Set tu apa? Tapi saya nak tunjuk tadi, sebab tadi kita pi kan, pi yang ni masa saya calculate degree. So pi 180 degree. So tengoklah 0.01 kosong. Bila masuk 0.1 kosong. So tengok graf. Kalau sini 0.02, 0.0 mana? Sini kan separuh ni kan. So memang amplitude dia kosong ni. Memang amplitude dia kosong. Cuba try dekat ni. Dekat 0.03 second. Ni.
Try T sama 0.03 second. Dia akan dapat kosong juga nanti. Cuba try lah. Lepas tu kalau let's say try lagi, try pula 0.05 25 second. Dia dapat berapa? Try berapa? Dia akan dapat berapa? Sebab kalau 0.2, kalau tengok gambar rajah ni, kalau sini 0.1, 0.02, 0.02 kat mana? Kat sini kan? Kat tengah ni. Kat tengah ni. So kat tengah-tengah ni, patutnya dia akan dapat 4. Dia akan dapat peak. Try you buktikan. Kalau letak 0.025, pastikan dia dapat nilai 4. Lepas tu yang tadilah yang kena hati-hati kat sini lah. Yang Zahid tanya tadi, kena hati-hati kat sini. Pi ni ialah nilai degree lah, nilai degree. So kena pastikan bila nak calculate tu, kalau calculator degree lah. So sekarang ni memang saya punya memang degree lah, memang degree. Kalau saya degree. Tapi tak berubah sebab 3.142 ialah 180 degree. Lain 3.142 degree lain. 3.142 degree sama dengan berapa pi? Berapa radian? Dia akan dapat radian rendah lagi. So kena hati kat situ. Itulah saya nak terang pun saya ni fundamental sebenarnya. Nak terang pun tak ada nak terang. Dia sangat-sangat fundamental. Fizik dah selesai dah betul. But anyway, fahamkan betul-betul lah yang saya contoh saya ni, fahamkan betul-betul. Lepas tu try buat contoh saya bagi ni. Nanti saya akan bagi contoh lagi. Nanti try, saya bagi contoh, saya bagi jawapan. Lepas tu you try buat lah. Lepas tu kita ada masa lagi seminggu ni untuk you tanya soalan lah kalau nak tanya. Dia kena banyak buat soalan, banyak latihan, and then you akan dapat. Contoh. Contoh, kalau saya bagi ni. Saya bagi graf. Okay, saya bagi graf E sama dengan say okay, 6 sin 2 pi t. Saya bagi macam ni, contoh lah. Saya letak E pula kat depan. Tak ada masalah, E ke X ke apa, tak ada masalah. Lepas tu saya nak you calculate nilai E, amplitude untuk T daripada T 0.5, T1 atau T2 sorry pasal sebarang balik. Calculate T, saya buat T huruf kecil T daripada 0 sehingga 5 second. Okay. Lepas tu dia punya delta T, selama T let's say buat 0.5. Okay. Ini kita panggil time step ataupun sample time increment. Cuba plotkan graf. Saya bagi equation macam ni. Plot graf daripada 0 sehingga 5 second, T 0.5 second. Increment ni 0.5. Cuba plot. Saya tak buat. Baik. Saya Excel lah nanti. Macam ni. Dia macam graf macam ni. Tu. Daripada 0 hingga 5. Okay.
Lepas tu dia punya delta T tu 0.5. 0.1, 1.5, 2, 2.5 kan. Buruk dia saya. So sampailah 5. Sampailah 5. Saya tulis comel sikit lah. Saya tulis comel sikit. Saya guna teks lah. Maksud di situ ialah 0.5 0.5 kan, ni 0.5. Ni kosong, kosong. Ini 5. Itulah seterusnya sehingga 5. Sehingga 5. Kita seterusnya sehingga 5. So macam nak plot? Macam nak plot? Macam nak plot? So yang ni kalau macam ni kita senang lah. Saya masuk Excel lah. Excel. Saya buka Excel. Excel. Nak je. Tadi kita buat X, ET, E, yang ni ialah tadi berapa tadi? 6 sin 6 kali sin berapa sin? Kita kena tengok equation ni. Yang ni radian 2 pi. 2 kali pi T kan. Sorry 2 pi T. 6 kali sin kali 2 pi T. Okay, tu equation dia. So macam nak buat? Okay, so T, sorry, T 0.1, 0.5, 1, 0.5, okay, drag je, sampai daripada 5, pada 5, kan. So ni sama dengan tadi, ET sama dengan 6 kali dengan sin 2 kali pi okay. T tak payah letak lah. Pada keluar tu aku tak keluar. Sorry. Sorry. Maksudnya gini. Kali dengan T. T ni. T sama dengan ni. Sorry. Baik. Tak keluar. Oh, number. Sorry, saya kena tulis number lah. Pi tak boleh. Dia tak boleh buat pi. Ataupun kita kena tulis. Aku tak settle macam ni. Gitu. Ada juga. Dia kena tulis number lah. Sorry. Dia kena tulis number. Apa sebab pi number. Pi sama dengan 3.142. Okay. So, dapat So, yang ni sama saya copy je equation dia. Tapi saya pakai Excel. Sebab nak cepat. Tapi you pakai you calculate manual lah. You calculate manual. Nanti saya plotkan graf.
Memang dia uploadkan graf lah. Saya uploadkan graf. Dia dapat macam tu. Dia dapat straight line. Dia dapat straight line. Dia belum itu lagi. Dia belum turun lagi. Dia tak dapat itu lagi. Dia belum habis satu cycle lagi. Dia belum habis dia baru nak naik. Dia baru nak naik, dia belum habis satu cycle. Ni lepas ni naik, lepas tu turun satu cycle. Lepas tu turun balik. Dia baru nak naik. Cycle dia. Okey. Contohlah satu soalan. Untuk tahu soalan macam ni. Ataupun mungkin saya check lah. Sebab saya sini dia kata kena buat 3.42 pi. Bukan degree. Sebab tadi sama je. Okay. Baik. So itu cara dia. Kalau saya minta daripada 0 hingga 5 second. Kalau saya minta daripada 0 hingga 40 second, you buatlah. Buatlah. Tak adalah saya nak banyak kan. Saya buat sikit dia. Nanti saya akan bagi contoh soalan. Saya akan bagi contoh soalan dan you try buat lah. Ataupun gini, saya bagi soalan dalam masa 10 minit. Tak payah. Tak cukup masa. Saya bagi satu soalan yang berkaitan dengan soalan macam ni. Saya minta you buat. Nanti saya akan buat video untuk terangkan dia jawapan dia. Itu untuk soalan ni. So ada dua jenis soalan. Pertama yang nak tengok pemahaman dia. Okay. Pertama ialah jenis macam ni, soalan macam ni. Daripada equation bentukkan graf. Okay. Dan daripada graf bentukkan equation dan diberi equation, you plot graf secara digit by time step. Boleh? Okey. Apa yang ni, ketiga-tiga ni saya akan bagi contoh soalan. Nanti dan jawapan sekali. Dan minta you all tolong tengok, study betul-betul, fahamkan betul-betul dia punya methods. Dan kita akan tengok nanti lah. Okey. Soalan tak? Kalau tak soalan, saya malam ni dan saya akan bagi soalan ni untuk latihan you train sendiri. You akan ambil masalah untuk hari Rabu nanti, you ambil masalah untuk training apa semua. Dan kita tengok. Okay, ada soalan sebab Rabu ni saya rasa saya ingat nak buat kelas hari Rabu ni, tapi sebab saya dah cover semua dah hari ni. So sepatutnya you just practice lah calculation soalan saya bagi nanti, you jawab lah. Ya. Nak tanya pasal projek boleh ke? Boleh. Okay, kalau ikut lab sheet, dia kata untuk yang sensor tu, dia ada tulis internal dengan external microphone. So kalau so sama dengan dia punya method dengan kita punya lab sebelum ni, which is pakai headphone lah. Sama je. Internal atau external kan? Tahu kan. Tak kisahlah you pakai, kalau you ada internal pakai internal, kalau ada external microphone pakai external microphone. Macam saya ni headphone, ni external microphone lah. Ini external microphone lah ni. Microphone saya ni. Tapi ada setengah orang dia dah memang built in dalam tu microphone dia, laptop. Okay, lagi satu, kalau ikut lab sheet juga, dia untuk yang software tu dia ada mention NI Max. Tu kena guna ke? Tak ada, tak pakai. Tak payah. Sebab itu kalau itu untuk, sebab tu general. Kalau dalam masuk lab nanti, patutnya saya akan bagi NI Max tu, tapi tak payahlah, dia pakai yang internal je lah. Okay. Atau kan? Okay, thank you sir. Baik. Hello sir. Ya.
Sir, exam test 2 keluar sampai lecture chapter berapa Sir? Saya baru je sebut tadi. Good. Okay, saya ulang balik lah. Tengok pada subjek kita, yang penting ialah apa, temperature measurement, tengok nota temperature measurement, lepas tu pressure measurement, lepas tu signal analysis, which is yang kita bincang hari ni. Okay. Itu je lah. Oh, terima kasih Sir. Okay, nak saya ulangi ke? Okay. Ada test saya macam ni. Cuma yang apa yang saya cerita ni sebenarnya adalah manifestasi kepada yang kita buat dalam lab view, dalam ni Daisy Lab. So ini saya just tunjukkan dalam bentuk latihan lah. Cuma tengok lah, tolong tengok yang berkenaan dengan temperature measurement dengan pressure measurement tu. Dalam nota tu ada banyak soalan-soalan, contoh-contoh. Kau tengoklah, tengoklah latihan-latihan tu. Dan juga kena faham lah kalau macam contohnya RTD, okay. Thermistor, apa itu thermistor, apa kelebihan dia, apa karakteristik dia untuk thermistor, RTD, apa beza antara RTD dengan thermistor. Lepas tu biometric thermometers, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, the whole notes lah, the whole notes about temperature measurement dengan the whole notes on the pressure measurement. Cuma kena bab-bab latihan exercise yang dalam tu cuba buat. Especially benda yang saya bincang dalam kelas. Benda yang saya cakap saya tak bincang lah. Tapi apa dia, boleh refer saya punya video balik lah untuk tengok apa saya bincangkan dalam kelas. Lepas tu yang signal tadi, yang signal saya akan bagi contoh. Malam ni insya-Allah saya akan cuba upload beberapa contoh dan jawapan sekali, nanti you cuba buat lah. Dan juga bukan itu calculation, pemahaman tentang signal pun satu hal jugalah. Kan tadi di awal tadi kan saya ada cerita pasal ni konsep dia, okay. Konsep dia ni 1 cycle sama dengan T. Lepas tu nak convert daripada signal time domain kepada macam nak convert kepada frekuensi domain. That simple understanding tu kalau you faham, and then you boleh jawab lah. Okay. Contoh macam ni lah, contoh macam ni. Kita ada signal kan, kita ada signal satu cycle ni, lepas tu 2 cycle, lepas tu macam nak draw frekuensi dia. Dapatkan berapa frekuensi berapa, calculate je berapa frekuensi dia dengan menggunakan maklumat T, dapatkan frekuensi. Lepas tu dalam graf frekuensi domain, plot je. Ambil gini, ambil plot dekat frekuensi tu. Itu je, simple je. Kalau ada 2 frekuensi, buat segi frekuensi ni. Kalau ada 3, buat 3. Berapa amplitude dia? You kena calculate amplitude berapa. You kena calculate lah, based on teori tadi, berapa amplitude. Gunakan ni lah, gunakan ni tadi. A sama dengan let's say lah, A sama dengan ni mungkin saya tambah sikit tolong perhatikan betul saya tambah saya dah. Saya tu pun nak mention tadi. A sin omega T 2 pi T kan. Tambah let's say 4 sin 10 pi T. Kalau macam ni macam mana? Ini maksud dia ada 2 signal. Sorry. Okay, macam ni ada 2 signal. Okay, saya terlukis ni. Ada 2 signal. Sorry, saya tambah sikit So, kalau ni ada 2 signal, A1 sama dengan 1, okay. A2 sama dengan 4 kan. Lepas tu apa frekuensi kita? Frekuensi 1 berapa frekuensi kita? Ingat 2 pi 2
2 pi F. So omega bagi dengan 2 pi kan. Berapa? So yang F1 2 pi bagi dengan 2 pi sama dengan 1. Okey, F2 apa? 10 pi. Okey, bagikan dengan 2 pi. Sama dengan 5 kan? 5. Ni hertz lah. Okey. So untuk kes ni untuk sorry, sekali lagi salah silap. Sorry. Ada. Untuk graf ni, untuk equation ni, sudah saya dah keluarkan maklumat saya A1 berapa, A2 apa. So ni 1. Ni untuk 1. Ni untuk 2. Sudah keluarkan A berapa, 2 berapa, F berapa, sudah keluarkan F dia. So tinggal kita nak plot je lah. So kita plotkan frekuensi lah. Kita plotkan frekuensi. So yang akan jadi 1, 2. Ini 1 Hz. Yang ni 5 Hz. Yang ni buat 1 Hz berapa? Berapa F frekuensi? 1. Berapa amplitude untuk 5 Hz? 4. So dapatlah ni graf untuk, inilah graf untuk frekuensi domain. Ni graf frekuensi domain. Graf signal domain, saya jangan tanyalah. Itu kompleks sikit nak buat. Tapi biasa saya akan tanya macam mana frekuensi domain dia. Frekuensi domain graf dia kalau kita bagi soalan macam ni. Let's say kalau ada lagi. Contohlah, ni saya tak nak sini, awak fikir sendirilah. Let's say X sin 10 pi T tambah 5 sin 100 pi T tambah lagi 10 sin 7 pi T tambah lagi 8 sin 17 pi T. So kalau ni ada berapa frekuensi? Ada 4 frekuensi lah. So ada A1, A2, A3 sampai 4. Lepas tu ada F, berapa frekuensi ada? F ada 4 lah. Okey. Yang ni pun nanti saya akan tunjukkan, saya akan bagi contoh nanti, you try buat lah. You try buat. Dapatkan frekuensi plot dia. Frekuensi plot dia. Okey. Kalau macam ni, jadi gini lah yang akan jadi. Ni frekuensi kan. Ni A, ni amplitude lah A. Akan jadi macam ni. Depend on berapa frekuensi dia lah. You calculate lah sendiri berapa sini, berapa. Calculate lah. Berapa amplitude dia berapa. Calculate lah. Okay. So, saya lebih 7 minit. Saya tak akan buat attendant lagi ni. Saya, dah ni saya malah ambil attendant. Bukan ambil attendant. Saya kira siapa tak mari ni kena nasib lah. Dia tak dapat apa saya cerita hari ni. Tapi sebenarnya you all boleh dapatkan daripada YouTube saya lah, boleh tengok. Tapi untuk attendant tak apalah. Saya bebaskanlah anda daripada ambil attendant hari ni. Saya anggap anda semua dah profesional betul lah. Okey, kalau tak ada soalan boleh refer pada ni dalam saya punya YouTube channel, dan juga tolong bila saya upload nanti, saya akan upload dalam latihan tu dalam Classroom. Tolong tengok dan tolong buat. Okey. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa pada hari test. Kalau ada soalan boleh terus tag saya, tanya. Tak apa, kadang-kadang saya marah. Mungkin sebab saya marah tu kadang-kadang mungkin soalan saya tu tak kena masa, ataupun mungkin soalan awak tu tak kena soalan. Tapi tak apa, bersabarlah dengan saya. Kadang-kadang saya bersabarlah dengan saya. Tapi saya akan jadi baik, saya layan je soalan tu. Jangan takutlah untuk bertanya soalan. Dan saya ucapkan selamat lah, berjaya pada test 2 nanti.
Tapi lepas tier 2 tu ada lagi mama session. Kita akan ada session last hari Rabu minggu depan. Semua hari Rabu ni tak ada kelas. Saya biarkan anda buat latihan untuk test 2 nanti. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi pada minggu hadapan test 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.